Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Seperti biasa, bagi anda yang baru pertama kali datang untuk menonton channel saya ataupun anda yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa baik anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi anda yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey, jadi hari ini seperti biasa adalah hari yang pembayaran kredit BSP yang keempat, yang mana bertarikh 22 April 2022. Dan hari ini mereka yang apabila membuat semakkan di dalam portal pengeluaran khas kredit BSP, anda dapat melihat di bawah status lulus anda, bayaran anda dijadualkan akan dikreditkan ke dalam akaun pada 25 April. Jadi jika anda melihat tarikh 25 April di dalam kelulusan anda, insya-Allah anda akan mula menerima pembayaran anda pada hari ini. Bayaran adalah secara berperingkat dan pada sesi pagi adalah bagi mereka yang menggunakan akaun RHB Bank sehinggalah ke petang, dan selepas pukul 5 petang selalunya bayaran bagi bank-bank lain akan dimasukkan. Okey, kebelakangan ini semalam saya melihat ada juga pembayaran kepada bank lain yang diterima awal. Macam saya masa hari pertama itu 4.30 saya dah dapat. Semalam saya lihat pukul 4 pun ada berkongsi yang menyatakan bahawa pembayaran mereka ya telah pun dilakukan. Untuk pembayaran pada hari ini, hari Jumaat, pembayarannya ada agak tricky sikit. Tak selesa. Okey, pembayarannya agak tricky sikit kerana jika posting untuk pembayaran, posting ni maksudnya pembayaran ataupun macam kita type kita enter pun boleh keluar macam tu. Jika posting ni dia dilakukan selepas jam 5 petang, anda akan menerima bayaran anda pada hari bekerja yang berikutnya selepas jam 11 pagi, yang mana esok adalah hari Sabtu, bukan hari bekerja, dan Ahad pun bukan hari bekerja. Jadi pembayaran anda akan diterima pada hari Isnin selepas jam 11 pagi. Ada sebilangan yang mengatakan bahawa kenapa bank tak buka dan buat pembayaran pada hari Sabtu ataupun hari Ahad, sebab ini adalah salah satu pembayaran peristiwa yang agak istimewa, yang agak besar dan juga sebagainya. Tapi kita harus ingat, jika hendak disuruh bank buka dan melakukan pembayaran kepada semua penerima, bukan RHB Bank saja yang perlu buka, kesemua bank-bank lain juga perlu buka, termasuk juga Bank Negara Malaysia, kerana IBG ni adalah milik daripada anak syarikat Bank Negara Malaysia, yang mana ada satu company nama dia MyClear yang menguruskan untuk transaksi bagi IBG ni. Jadi semua pihak terlibat. Apabila semua pihak terlibat, semua bank terlibat, kesemuanya perlu beroperasi pada hari Sabtu dan juga pada hari Ahad. Kos untuk pengoperasian selama tempoh 2 hari ini sebenarnya adalah agak tidak berbaloi untuk dilaksanakan ataupun untuk dilakukan, memandangkan pembayaran masih lagi boleh dilakukan pada hari-hari yang biasa. Dan insya-Allah saya yakin pembayaran kebanyakan rata-rata mungkin dapat diselesaikan sebelum sambutan Hari Raya Aidilfitri, iaitu pada hari maksudnya pada hari Jumaat depan tu, insya-Allah saya yakin majoriti akan mula menerima pembayaran anda, melainkan yang baru saja membuat permohonan. Kemudian sedikitlah yang saya nak berkongsikan yang buat saya rasa terkesan sedikit hari ini. Jika kebelakangan ini kita melihat ada perkongsian berkenaan dengan ada pencarum yang telah pun ditipu RM8,000 dan juga sebagainya. Hari ini saya mendengar sedikit perkongsian daripada isteri saya, yang mana ada seorang pekerja pembersihan di pejabat beliau yang mana mengeluarkan wang kredit BSP sebanyak RM10,000, pergi ke kaunter bank mengeluarkan wang tersebut, kemudian simpan di rumah. Simpan di rumah, esoknya tu bila nak pakai, nak buka, nak cek ke apa ke, dia merancang untuk membeli perabot bagi sambutan Aidilfitri nanti. Pada hari Minggu ni nak beli perabot, tapi bila tengok pagi tadi katanya dah tak ada, RM10,000 tu dah lesap, tak tahu ke mana, dan memang ada buat laporan polis lah, diiringi oleh ahli keluarga, dan tak tahu siapa, tak tahu mana punca dan juga sebagainya. Jadi inilah yang saya risau akan berlaku, kerana ramai yang apabila dapat membuat pengeluaran sebanyak RM10,000 ni, mereka tidak ada hala tuju ataupun tidak ada sebarang perancangan. Dan apabila melihat nilai RM10,000 di dalam akaun bank tu, hati tu kita rasa macam tak tenang, sebab kita nak berada dekat dengan wang. Dia menjadi macam tu, sebab
jarang-jarang nak dapat 10,000 ataupun dan juga sebagainya, nilai yang besar seperti itu. Jadi bila ada ni, kita nak dia berada dengan dekat dengan kita, jadi kita akan rasa bila dia ada dekat kita, ianya lebih selamat. Tapi berbeza perkara tersebut bagi wang, kerana wang ni kalau boleh kita letak dalam satu tempat yang betul-betul selamat, iaitu di dalam bank. Guna ataupun ambil bila rasa perlu. Yang lebih membuatkan saya terkesan adalah kerana individu berkenaan adalah individu kurang upaya, yang mana dia adalah pekak dan bisu. Jadi mungkin macam kita orang yang berkongsikan video-video ini, mesej itu tak sampai kerana dia tak boleh faham, dia tak boleh dengar. Jadi kadang-kadang duk rasa macam galaknya kalau dah aku boleh buat bahasa isyarat ke apa kan, macam saya boleh berkongsikan lah kalau saya ada keupayaan sebegitu, tapi saya tidak ada kemahiran yang sedemikian. Saya sendiri berasa terkesan dengan perkara ini, sedikit berkongsian lah kalau nak dengar lah kan, sebab anak saya sendiri pun OKU yang sulung, cuma dia autism, dia bukan pekak bisu ataupun bukan sindrom Down dan juga sebagainya. Dia adalah autism dan dia masih lagi tidak boleh bercakap walaupun dah berumur 7 tahun. Jadi apabila ada perkongsian yang berkaitan dengan individu-individu istimewa, individu-individu kurang upaya ni, kalau ada sesuatu yang tidak baik ataupun yang buruk berlaku pada mereka, ianya memang sangat memberikan kesan dalam kehidupan saya. Sebab kita dah menjaga anak kita daripada kecil, kita dah tengok macam mana anak kita istimewa dan juga sebagainya. Tadi bila sesuatu benda berlaku kepada orang lain ataupun berlaku pada anak kita sendiri, sudah tentu dia akan memberikan kesan yang sangat besar. Jadi yang saya nak tekankan dan nak sarankan di sini adalah sentiasa beringat supaya kita merancang apa yang kita hendak buat dengan wang tersebut. Kalau tak ada ahli tuju, tak ada matlamat, tak perlu rasa terburu-buru. InsyaAllah selamat wang tersebut di dalam bank. Dan kalau hilang dalam bank, ianya lebih bagus. Bukan bagus kerana apa? Kerana ada rekod masuk, tiba-tiba wang tu hilang, yang mana bukan kita sendiri yang buat pengeluaran, bukan kita sendiri yang ambil. Sekurang-kurangnya kita masih lagi boleh dapatkan, berbanding dengan kalau hilang di rumah, hilang dalam kenderaan, hilang dalam poket, jatuh dan sebagainya. Kalau dapat kawan lain, memang takkan dapat dan memang agak mustahil untuk kita perolehi semula. Dan bagi anda di luar sana yang mungkin mengenali ataupun ada sahabat daripada kalangan orang kurang upaya, saya menyarankan tak perlulah nak kongsi video ini kepada mereka pun. Bukannya kita nak gila tontonan, tapi kita nak sampaikan mesej dan kita nak sampaikan nasihat supaya pesan kat mereka berhati-hati. Kita kata ajar sikit mereka berkenaan dengan skema, kerana mesej ni mungkin tak sampai pada mereka, mereka tak boleh mendengar. Tapi apabila mereka boleh membaca, tapi mungkin video ataupun konten yang berkaitan dengan pembacaan ni mungkin kurang, ataupun mungkin terlalu orang kata panjang, dan jadi bila orang baca orang tengok boring. Jadi kita yang berpengetahuan, ada sahabat-sahabat sedemikian, tolong pesan kepada mereka, nasihat buat macam ni, buat macam ni. Ada banyak video yang saya kongsikan sebelum ini, jadi sampaikan kepada mereka semua supaya mereka semua lebih berhati-hati. Okey, jadi itu saja yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini. Saya ulang semula, insyaAllah esok pembayaran 22 April bagi mereka yang bertarikh 25 April di dalam portal pengeluaran khas. Nanti saya akan berkongsikan berkenaan dengan tarikh-tarikh yang lain pula, insyaAllah pada setiap hari. Dan jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Dan bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya. Itu saja untuk hari ini, insyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.